Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita untuk bersama-sama dalam majlis ilmu pada pagi ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan baca surah Al-Hujurat, surah yang ke-49, juzuk yang ke-26, dan kita akan sambung pada ayat yang ke-7. Okey, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini dia adalah sambungan daripada ayat yang ke-6. Penerangan daripada ayat yang ke-6. Dan ayat yang ke-6 adalah poin yang ketiga. Kita punya parameter kita adalah pada kalimah ya ayyuhallazina amanu, kan, wahai orang-orang yang beriman. Kalau tengok daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-6, kalimah ya ayyuhallazi itu adalah kalimah yang ketiga lah, pengulangan kali ketiga. Secara kasarnya kita lihat ini adalah poin yang ketiga. Setelah Allah Ta'ala sebutkan sebelum-sebelum tu ada beberapa perkara yang kena ambil perhatian. Baik, jadi untuk poin ini Allah memesan kepada orang mukmin, kita lah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu Allah mengingatkan apabila datang kepada kita fasik, orang-orang fasik yang secara umumnya tak diketahui siapa, sama ada dia ni pendusta ataupun orang soleh, kita tak tahu, tak kenal. Maka secara umumnya orang ni tak diketahui. Binaba'in, membawa berita-berita yang umum, kita pun tak dapat kepastian, kesahihan, kebenarannya. An tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka periksalah, cross check kepada setiap berita yang dibawa itu. Sebab apa? Antusibu qauman bijahalatin, agar kita tak menimpa apa-apa musibah kepada sesuatu kaum kerana bijahalatin, kerana tanpa pengetahuan kita. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang akan menyebabkan kita akan menyesal dengan perbuatan yang kita lakukan. Mungkin asbab kita percaya dengan satu berita yang kita tak tahu menyebabkan kita terlanjur perbuatan, kita terlanjur perkataan, akhirnya menjadi mudarat yang lebih besar. Sama ada daripada skop yang kecil secara individu sampailah skop yang lebih besar. Ini semua perkara yang mesti kita ada ketelitian untuk menerima sesuatu berita. Bayangkan kalau kita lihat daripada skop peribadi, kadang-kadang kita masuk pejabat ataupun kita duduk dalam satu jabatan, satu unit, kita tak kenal pun sesiapa pun, tetapi dia dibawa berita, jangan dengar cakap bos ni tak baik, dia jahat dia ni. Kita pun duk percaya bulat-bulat, akhirnya menjadi mudarat kepada kita, musibah kepada kita, yang mana kita tak boleh ulang dah. Jadi setiap berita yang sampai, setiap sesuatu yang maklum kepada kita tanpa pengetahuan kita, kita kena pegang satu perkara, iaitu kita tak boleh percaya kepada semua orang, tetapi kita perlu respect kepada semua orang. Yang ini yang saya pegang lah. Kalau dalam mana-mana saya pergi, tak semua orang kita boleh percaya, tapi semua orang kita kena respect, kena hormati mereka. Okey, jangan percaya bulat-bulat, apatah lagi kalau kita ni ataupun anak-anak kita ni baru masuk kerja, kan, dia ada politik dalam pejabat.
Ada politik dalam pejabat, ada politik dalam organisasi. Kita tak kenal sesiapa. Jadi ada orang yang akan bau mulut, ada orang dah mula menyampaikan, ada orang dah mula membina persepsi yang tidak baik. Jangan, sebab dia akan memberi kesan yang buruk pada kita. Apatah lagi kalau kita ni pemimpin masyarakat. Apatah lagi kalau kita pemimpin negara. Ini lebih-lebih lagi pada orang-orang politik ni. Nak masuk pilihan raya, orang tu ini, orang ini. Semua ni mulut ni akan memberi binasa. Sebab itu kata Abu Bakar As-Siddiq, sambil dia memegang lidah dia, kata Abu Bakar As-Siddiq, inilah yang menjadi kecelakaan kepada aku. Itu Abu Bakar, tuan-tuan. Abu Bakar, bukan kita ni. Abu Bakar yang Allah Ta'ala berikan penghormatan, sahabat yang paling dekat dengan Nabi SAW, yang dicintai oleh baginda Nabi, memegang lidah, kata lidah ni adalah memberi kecelakaan kepadanya. Kalau kita apatah lagi, tuan-tuan. Jadi apa-apa yang berita yang sampai kepada kita, apatah lagi hari ini zaman-zaman kita main WhatsApp ni, videonya, berita itu ni dan sebagainya, pastikan apa yang kita terima itu tak sewenang-wenangnya di-forwardkan, melainkan tuan-tuan forwardlah kepada sesuatu yang tuan-tuan boleh dapat berita, dapat satu maklumat, dapat pengesahan dan sebagainya. Tolonglah jangan di-forwardkan, sebarkan dalam grup-grup yang lain. Okay? Takut-takut kita memanjang-manjangkan berita-berita yang tidak diketahui sumber kesahihannya. Sebab kesan dia lebih buruk. Nanti kita akan tengok Allah Ta'ala disebut kesan yang akan datang. Okey, baik. Sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita isyarat. Kenapa kita jangan percaya berita-berita fasik ini, ataupun berita-berita yang tak ketahuan sama ada sahih ataupun tak sahih. Sebab kata Allah Ta'ala, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Yang ini yang kita nak sentuh hari ini, yang kita akan sambung. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, perhatikan pada ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7, Allah menegaskan, ketahuilah olehmu bahawa dalam kalanganmu ada Rasulullah. Kalau baginda Nabi mengikuti kemahuan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kefasikan dan kederhakaan. Maka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perhatikan pada ayat yang ke-7, Allah menyebutkan wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kenapa tiba-tiba ayat ke-7 ni, setelah Allah bicara tentang berita yang dibawa oleh orang fasik, terus Allah Ta'ala sambung, kamu ketahuilah Rasulullah ni berada dalam kalangan kamu. Kenapa, tuan-tuan? Sebab hendak mengkaitkan kepada kita, fasik ni orang yang bawa berita ni, orang yang bawa khabar, orang yang membawa apa-apa laporan, apa-apa maklumat. Allah Ta'ala sandarkan yang membawa maklumat ni, yang lebih dipercayai, yang lebih kamu kena pegang dan kamu kena ikuti adalah Rasulullah. Macam mana kamu boleh dengar cakap si fulan yang tak diketahui sumbernya, kamu boleh percaya sungguh-sungguh, pertahankan, bahkan menjadi prinsip, bahkan sanggup sampai bertelaga bergaduh? Kenapa tidak kamu percaya kepada Rasulullah? Kenapa kamu tak percaya pada Rasulullah? Rasulullah ni lebih tahu lagi. Rasulullah ni lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Rasulullah ini lebih faham masalah kamu ni. Itu antara awal. Kenapa perkaitan antara ayat ke-6 dan juga ayat yang ke-7. Okey, ayat yang ke-6, ayat ke-7. Kenapa kamu boleh percaya tentang berita-berita ini daripada orang fasik berbanding daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebab apa ayat ini disambung macam ni? Ibu-ibu ingat kepada asbabun nuzul, iaitu bercerita berkaitan tentang Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'id. Okey, dia lebih mendengar berita daripada orang fasik sekian berbanding daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun daripada kabilah Bani Mustalik itu, dia lebih dengar daripada berita ini berbanding dengan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ini adalah teguran daripada Allah Ta'ala. Nabi ada dalam kalangan kamu, ikutilah apa yang disebutkan oleh Nabi, percayalah, peganglah. Ini prinsip orang mukmin. Kalau di zaman kita tuan-tuan, Rasulullah tidak ada. Apa yang perlu kita sandarkan? Sandarlah pengetahuan kita, kepercayaan kita adalah berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Percayalah, berpeganglah, bersandarlah, berpautlah, gigitlah dengan gigit geraham kita kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbanding daripada ucapan-ucapan, kata-kata ataupun ajaran-ajaran daripada agama ataupun orang-orang yang lain daripada Nabi. Keimanan kita pada Nabi, kepercayaan kita pada Nabi lebih daripada segalanya sepatutnya. Sampai berita pada kita hari ini, kita tengok tuan-tuan, dalam keadaan kita hari ini, orang kata zikir Nabi ni zikirnya berat, zikirnya menyebabkan tubuh kita ni lemah, tak mampu. Jadi berwiridlah dengan wirid yang diajarkan oleh sekian-sekian manusia, yang dipanggil sebagai tok guru, yang dipanggil sebagai ulama dan sebagainya. Ini ajaran yang kita kata apa? Yang terpesong daripada apa yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, itulah yang paling terbaik. Apa yang disebutkan oleh Nabi, itulah yang paling terbaik. Apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, itulah yang paling terbaik. Kalau tidak, kenapa Allah Ta'ala menekankan Quran dan Sunnah ini adalah sebagai Al-Bayyinah. Al-Bayyinah, satu keterangan yang mudah dan jelas untuk difahami. Kalaulah Quran dan Sunnah ini adalah sesuatu yang sukar difahami, Allah tak akan turunkan tuan-tuan ayat-ayat Quran. Sebab Allah Ta'ala sendiri memberikan satu jaminan, waranti. Quran dan Sunnah ini adalah perkara yang mudah kamu faham, adalah perkara yang sangat jelas dan mudah untuk diikuti. Kalau kita rasa saya tak faham lah, saya tak jelas lah, tengok balik, something wrong tu. Sudah tentu dia bukan daripada wahyu, tetapi daripada kita. Mesti. Okey. Ini keimanan bagi orang mukmin. Sebab itu Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Okey. Pada zaman Nabi, Allah Ta'ala kata Nabi tu ada dalam kalangan kamu, hormati dia, respect pada Nabi ni, yakini pada dia, berpautlah pada dia. Kalau kita yang tak hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu kembalilah kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kembalilah kita kepada para ulama yang berpaut kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan para ulama yang ada membawa kepentingan-kepentingan peribadinya, kepentingan-kepentingan kumpulan-kumpulannya, kepentingan-kepentingan kepada pasukan-pasukannya dan sebagainya. Yang ini yang kita kena faham seperti mana disebutkan dalam hadis-hadis ini. Bahkan Al-Imam Ibn Kathir menyebutkan, apabila Allah mengatakan wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah pada kamu itu adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Al-Imam Ibn Kathir, itu memberi maksud muliakan Rasulullah, hormatilah Rasulullah dan ikutilah semua perintah Rasulullah. Maksudnya jangan kamu dahului benda lain, melainkan kamu kena dahulukan Rasulullah. Sebab Rasulullah ni berada di tengah-tengah kamu ni. Macam kita lah tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah. Kita dalam keluarga, ada ibu ayah. Setiap keputusan yang kita buat, setiap keputusan yang kita nak lakukan, maka dahulukan orang tua kita. Mesti kan? Sebab apa? Atas dasar yang sama. Sebab ini satu penghormatan, ini satu kemuliaan. Bahkan orang tua kita, kita meyakini dia lebih berpengalaman daripada kita, walaupun kita rasa saya lebih pelajaran tinggi daripada orang tua kita. Tapi secara jiwa kita, dari sudut keadaan kita, kita meyakini orang tua kita lebih tahu, walaupun dia tak berpendidikan tinggi. Kerana apa? Pengalamannya, kerana usianya, kerana perasaannya kepada kita, yang kita yakin orang tua kita akan sentiasa berikan yang paling terbaik kepada kita. Begitulah Allah mengajar umat Islam ni, dahulukan Nabi lebih daripada perkara yang lain. Okey? Cuba bayangkan kita duduk dalam satu keluarga, kita nak buat satu keputusan, kita dengar cakap jiran. Apa perasaan orang tua kita? Apa perasaan orang tua kita? Kita lebih dengar cakap jiran ataupun dengar cakap kawan-kawan kita lebih daripada orang tua kita. Apatah lagi, mungkin jiran, mungkin kawan-kawan ada kepentingan-kepentingan, ataupun mereka lepas tangan. Apa-apa terjadi, saya tak bertanggungjawab.
berbanding dengan orang tua kita. Apa-apa terjadi pada kita, mereka lah yang bertanggungjawab. Mereka mengasihi kita lebih daripada kita kasih pada diri kita. Sebab dialah yang melahirkan kita, dialah yang membesarkan kita, yang mensekolahkan kita, mendewasakan kita. Sudah tentu dia lebih mengetahui apa yang kita hajatkan. Begitulah mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Apa-apa berita yang sampai, bergantung harap kamu adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Ibnu Katsir kata apa? Itu bererti hormatilah Rasulullah, muliakan Rasulullah, dan ikutilah segala perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas sebab apa tuan-tuan? Kata Ibnu Katsir, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tahu segala masalah kita ni, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sayang kepada kita lebih daripada diri kita sendiri, dan pandangan Nabi lebih sempurna kalau dibandingkan dengan pandangan kita. Yang ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Baik, dalilnya apa tuan-tuan? Dalilnya apa? Tuan-tuan buka dalam surah Al-Ahzab. Tuan-tuan buka surah Al-Ahzab, tuan-tuan tengok ayat yang ke-6. Jangan saya cek surah yang ke. Sekejap. Okey, tengok surah yang ke-33. Surah yang ke-33 ayat yang ke-6. Saya ulangi lagi sekali tuan-tuan. Al-Imam Ibnu Katsir memaklumkan, bila Allah kata ketahuilah dalam kalangan kamu ada Rasulullah, maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita bertindak, berucap ataupun melakukan apa-apa pun, ataupun mempercayai sesuatu pun, dahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai satu penghormatan dan kemuliaan kepada baginda sebagai utusan Tuhan. Atas alasan apa? Al-Imam Ibnu Katsir kata apa? Sebab Nabi ni lebih tahu masalah kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni lebih sayangkan kita lebih daripada diri kita. Dan Nabi SAW ini pandangannya lebih sempurna daripada pandangan kita. Ada 3 perkara. Nabi lebih tahu masalah kita, Nabi lebih sayangkan kita, dan Nabi SAW ni pandangannya lebih sempurna daripada kita. Ada 3 perkara ni. Yang ini yang membezakan kenapa kita kena mengutamakan Nabi lebih daripada orang-orang yang lain. Contoh yang saya bawakan tadi adalah seperti mana kita dahulukan orang tua kita lebih daripada perkara-perkara yang lain. Kan? Orang tua kita lah yang kenal kita, dia daripada kecil sampai besar dia yang besarkan kita, jadi dia kenal kita. Dia tahu kita punya sikap macam mana. Orang tua kita lah yang sayangkan kita berbanding orang lain. Daripada kita tak ada apa-apa sampailah kita dewasa, dia yang sayang kita tanpa syarat. Saya suka untuk katakan macam ni. Kalau kita nak minta orang komen kita, orang yang paling terbaik komen kita adalah ibu ayah kita dan juga pasangan kita. Sebab mereka akan komen dengan paling jujur berbanding orang lain. Selalunya dia akan komen lebih nak menjaga hati dan sebagainya. Jadi yang paling terbaik untuk komentar kepada kita, untuk kritik kita, adalah orang tua kita dan pasangan kita. Sebab mereka lah yang paling dekat dengan kita. Okey? Dan pandangan orang tua kita tu lebih sempurna kalau keputusan kita lah. Sebab dia lebih makan garam daripada kita, dia lebih berpengalaman. Okey. Apatah lagi kalau orang tua pun seperti itu, kalau nak dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan-urusan agama, lebih-lebih lagi lah Nabi lebih layak. Sebab itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan kenapa kita perlu utamakan Nabi lebih daripada orang yang lain. Okey, dalilnya tengok surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. Allah menyebutkan, ini satu kita kata satu declaration daripada Allah Ta'ala. Kata Allah, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Kata Allah, Nabi itu adalah lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri. Tuan-tuan perhatikan
Allah kata Nabi ni lebih utama daripada orang mukmin itu sendiri. Okey, Nabi ni satu declaration daripada Allah. Wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minin wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana dhalika fil kitabi mastura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak mewarisi di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak melakukan kebaikan kepada saudara-saudara seagama, adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Allah. Yang ini adalah turutan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan apa yang lebih utama. Sekarang kita nampak yang utamanya di sini adalah Nabi lebih utama daripada orang-orang mukmin, lebih daripada diri orang mukmin sendiri. Okey, yang ini adalah satu perkara yang Allah Taala berikan penekanan. Okey, sebab itu kita kena lebih mempercayai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang lain. Baik, itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, tuan-tuan tengok surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 128. Surah At-Taubah, surah yang ke-9, ayat yang ke-128. Dua ayat yang terakhir, dan ini sebahagian yang menjadi wirid kita. Okey, iaitu Allah Ta'ala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kata Allah, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kamu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu. Tuan-tuan perhatikan ya, Allah Ta'ala menyebutkan Nabi ni lebih menanggung susah daripada kita. Kita rasa susah, Nabi rasa lebih susah lagi. Maksudnya Nabi lebih memahami kesusahan kita. Dan Nabi sangat-sangat mengharapkan keimanan dan keselamatan kepada kita. Macam orang tua kita lah. Kalau kita susah, orang tua kita lagi rasa susah. Kalau kita rasa nak kebaikan, orang tua kita lebih nak rasa kebaikan, yang dia tak ada apa-apa kepentingan. Seorang ibu, seorang anak dia nak ambil peperiksaan, macam mana ibunya? Kadang-kadang dengan puasa sunatnya, daripada awal dah bangun tahajudnya, dengan doanya. Itu dari sudut rohani. Dari sudut yang lain, kita tak tahu ibunya belanja sekian-sekian, hantar anak pergi ke kelas tuition yang paling terbaik, korbankan dirinya, korbankan masanya, mengharapkan sekian-sekian perkara. Nampak? Yang itulah yang nak dibandingkan. Kalau orang tua sayang kepada kita tanpa syarat, mengharapkan tanpa syarat daripada kita kejayaan kita, Nabi SAW, Allah mengatakan seperti itulah. Dia lebih menanggung susah daripada kita. Kita rasa susah, Nabi rasa lebih susah. Dan kata Allah Ta'ala, Nabi sangat-sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kepada kita. Dan Allah kata apa? Nabi ni adalah Raufun Rahim. Nabi ni Rauf. Apa maksud Rauf, tuan-tuan? Raufur Rahim dekat sini adalah merupakan sifat Allah yang Allah pinjamkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rauf ni adalah sifat belas kasihan. Rauf, kita kata Abdul Rauf. Apa maksud belas kasihan? Ada seseorang menimpakan sesuatu kepada Nabi. Okey? Dan Nabi ada kekuatan untuk membalasnya semula. Tetapi Nabi SAW tak ambil kesempatan dan peluang itu untuk membalas semula. Bahkan Nabi maafkan. Itu namanya Rauf. Contoh yang paling mudah adalah pada peristiwa Taif. Pada peristiwa di Taif, Nabi SAW dihalau oleh Bani Thaqif. Macam anjing kurap, tuan-tuan. Dibaling batu, dibaling kayu dan sebagainya, diupah budak-budak kecil, orang-orang yang kurang sioman di Taif ni baling batu pada Nabi SAW. Nabi ni berlari sehingga Zaid bin Harisah menghalang Nabi daripada belakang. Berlari, Zaid ni blok daripada belakang, Nabi berlari. Dan menyebabkan, kata Zaid bin Harisah, Nabi ni dalam keadaan cedera parah, tubuh Nabi ni
sampai menakung darah di kasut Nabi. Tuan-tuan boleh bayangkan, darah mengalir tu sampai boleh menakung darah. Lalu Nabi berhenti dekat satu tempat, di satu kebun anggur. Hari ini kawasan yang Nabi duduk tu dipercayai dibina satu masjid, namanya Masjid Al-Ku, disebut Masjid Siku. Di tempat itulah Nabi berteduh, Nabi merawat luka-luka pada tubuh Nabi. Dia halau ni sambil berlari ni. Kita kalau orang halau marah pun orang ejek-ejek je. Nabi ni dibaling batu, dibaling kayu dan sebagainya. Itu bayangkan. Nabi turun sampai ke Qarnul Manazil, tempat kita bermiqat dekat Taif tu. Kalau jemaah haji daripada Mekah, daripada Malaysia, atas kapal terbang tu kita akan berniat kan, ihram tu. Itu di Qarnul Manazil. Kalau tuan-tuan dah sampai ke Taif, nak masuk Mekah, kadang-kadang mutawif kata, jom kita berniat miqat Qarnul Manazil. Tuan-tuan sampai Qarnul Manazil. Dekat situ, malaikat turun maklumkan kepada Nabi, berhajat ada apa-apa, kami akan perintahkan malaikat yang menjaga gunung hempapkan Bani Thaqif. Tapi Nabi punya optimis, Nabi maafkan. Itu namanya Rauf. Allah bagi tahu pada kita, Nabi ni Rauf, belas kasihan lebih pada kita. Dan Nabi juga adalah Rahim, yang sangat pengasih kepada umatnya, kepada orang-orang mukmin. Dan antara yang saya seronok tuan-tuan, bila tengok perkataan ni, Raufur Rahim ni, ada satu pengajaran. Antara tanda Allah Ta'ala sayang kepada kita adalah Allah akan meminjamkan sifatnya kepada kita. Kadang-kadang kita tengok si fulan tu, kita kata, subhanallah, si fulan ni memang dermawan. Sampai orang nampak, siapa si fulan ni? Dia ni adalah seorang dermawan. Memang terkenal dengan sifat dermawan. Allah meminjamkan sifatnya kepada seorang hamba. Itu tanda Allah kasih. Kadang-kadang kita tengok si fulan ni kalau nak kata sayang, ya Allah, jangan cakap lah. Kucing dia sayang, manusia dia sayang. Dia beli makanan kucing tu, bukan dia jaga pun. Tapi dia beli, nampak kucing tepi jalan, dia tinggalkan makanan. Dia terkenal dengan sekian-sekian sifat yang terpuji ni. Allah meminjamkan sifat Allah kepada si fulan hambanya, itu tanda Allah sayang. Hanya pinjam satu sifat tuan-tuan, bukan semua sifat, satu sifat. Tapi Nabi ni Allah raikan, dan Allah Ta'ala kata Nabi ada dua sifat, lebih daripada tu. Cuma nak dibagi tahu pada sini, Nabi ada dua sifat, iaitu Raufur Rahim. Dia lebih rasa susah daripada kita. Kita rasa susah, Nabi lebih risaukan kita. Dan Nabi SAW sangat mengharapkan keselamatan kepada kita, orang-orang mukmin. Jadi sebab itu Allah kata apa? Bergantung harap kamu, sandarkan diri kamu kepada Nabi SAW. Jangan kepada orang lain. Okey? Ini kita punya syarat tuan-tuan. Saya pernah sebut pada tuan-tuan kan, kalau tuan-tuan baca surah Al-Bayyinah tu, kita ni ada Hunafa ni iaitu kecenderungan kita, taksub kita, iaitu kepada dua benda je, Quran, Sunnah. Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah tu, dua sumber yang menjadi saksi, yang sebagai bukti yang tak akan ada apa-apa pun kelemahan, keaiban, iaitu daripada Quran dan juga daripada Nabi SAW. Dan Allah minta orang mukmin hunafa, dia ada taksub kepada dua perkara lebih daripada lain. Jangan taksub kepada parti, jangan taksub kepada kumpulan, jangan taksub kepada si fulan, kepada sekian tokoh, jangan. Hanya taksub kepada dua perkara sahaja, kamu takkan menyesal. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Sekarang kita sambung lagi tuan-tuan. Lalu Allah kata apa? Lau yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Nabi ni mentaati perintah kamu. Maksudnya Nabi ni lebih sangat nak meraihkan urusan-urusan kamu lebih daripada perkara yang lain. Okey? Kata Allah Subhanahu wa taala, la'anittum. Nanti kamu benar-benar akan berada di dalam kesusahan. Kamu akan lebih susah lagi. Mungkin ia baik untuk kamu, tapi tak baik untuk orang lain. Tuan-tuan kena faham pada ayat yang ini, ayat yang ke-7 ni, lau yuti'ukum ni, kum dekat sini tuan-tuan, kamu semua. Kamu ni siapa? Sahabat-sahabat Nabi lah. Kalau Nabi nak lebih dengar arahan kamu, nak lebih raikan pandangan-pandangan kamu, la'anittum, maka yang akan dapat susah ni mereka. Siapa? Orang mukmin secara majoriti. Mungkin satu kumpulannya yang dapat manfaat, tapi sekumpulan yang lebih besar mungkin tak dapat manfaat.
Contohlah tuan-tuan Contohlah, saya nak bagi gambaran macam ni. Saya minta maaf, contoh ni memang tak sesuai. Tapi saya nak bagi sebab nak bagi mudah faham. Pandangan kita. Kita kata poligami tak baik. Saya minta maaf sebut. Kita poligami tak baik. Kalau nak kahwin, saya setuju dengan poligami, syaratnya bukan suami saya, tu je. Selalu kita cakap macam tu kan. Saya setuju ustaz dengan poligami, tapi syaratnya jangan bukan suami saya je, orang lain tak kisah. Kita kata macam tu. Kita kena faham, mungkin dari sudut kita poligami tu tak sesuai, betul. Tapi dari sudut yang lebih besar, yang universal ni, poligami tu sesuai. Semisal macam kita tengok negara-negara yang bergolak, yang berada di kancah peperangan, suaminya pergi berjuang, syahid, anak-anak tinggal tuan-tuan, isteri tinggal. Siapa yang nak menanggung? Adanya syariat ini, maka dia memudahkan manfaat kepada orang lain. Sebab itu Allah kata kat sini, lau yuti'ukum. Mungkin kalau Nabi ikut arahan kamu sahabat-sahabat Nabi, boleh. Tapi kamu kena sedar, dia akan menjadi kesusahan kepada orang lain. Macam tu. Dia merujuk kepada minoriti dapat manfaat, tapi majoriti tak dapat manfaat. Yang itu yang nak dipesan kepada kita. Okey, jadi kamu jangan tengok diri kamu lebih luas lagi. Jadi sandar saja pada Nabi. Apa-apa urusan mungkin tak sesuai dengan kita, tapi percayalah Allah dan Rasul tak akan memudaratkan kita. Nanti tuan-tuan tengok hujung tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 8 tu, Allah Alim, Allah Hakim. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana dekat situ. Okey, jadi jangan ada apa-apa kerisauan, jangan ada kekhawatiran, jangan ada ragu-ragu. Sandarkan sahaja kamu kepada Rasulullah. Sebab Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Okey, boleh faham tuan-tuan Sebab itu ayat tu Allah kata Nabi tak boleh ikut cakap kamu ni, sebab nanti akan menjadi kesusahan kepada orang-orang yang lain. Okey. Kemudian Allah sambung lagi tuan-tuan, walakinnallah, akan tetapi Allah lah habbaba ilaikumul iman wa zayyana lahu fi qulubikum. Allah lah yang akan memberikan kecintaan kepada kamu kepada iman dan akan menghiasikan iman itu di dalam dada kamu. Kenapa tuan-tuan? Mungkin peringkat permulaan kamu rasa susah. Saya tak dapat manfaat lah. Hati kita tak boleh terima. Saya minta maaf. Kita ambil contoh poligami tadi lah. Hati kita tak boleh terima. Kenapalah syariat macam ni? Kita rasa tak sesuai. Tapi Allah kata apa? Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Allah lah akan memberikan kecintaan kepada kamu ni dengan iman tu. Kalau kamu yakin iman tu Allah tambah dalam diri kamu. Contohlah bagi mudah. Kita kata, kenapa syariat tak boleh dengar muzik? Syariat kata tak boleh dengar muzik ni. Diharamkan sekian. Tuan-tuan, patuh sajalah. Lambat laun kita akan rasa, ya Allah, mudahnya lah, seronoknya lah tak dengar muzik. Dulu cuba tengok, kita nak solat 5 waktu senang ke susah? Punya susah, punya mujahadah, buat itu buat ini. Hari ini macam mana kita solat 5 waktu? Allah Ta'ala yang memberikan kemudahan. Peringkat permulaan, ya memang tak sesuai dengan kita. Mungkin kita rasa sesuai. Tapi percayalah kepada Allah dan Rasul. Percayalah. Sandarkan kepercayaan kamu kepada Allah dan Rasul. Allah lah yang akan memberikan kecintaan kepada iman. Okay? Allah yang memberi kecintaan kepada iman kita. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah akan hiasi iman itu di dalam dada kamu. Okey, tuan-tuan perhatikan kalimah al-iman. Al-iman ada 2 tafsiran. Tafsiran pertama umum. Iman keseluruhan. Tafsiran yang kedua, al-iman ini adalah merujuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kamu sandarkan diri kamu pada Rasul, itulah tandanya kamu beriman kepada Rasul. Maksudnya kamu membenarkan apa yang Allah turunkan kepada Rasul. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan. Okey? Baik. Jadi clear tuan-tuan dekat sini? Clear Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Lambat laun, wa qarraha, dan kamu pula akan membenci kepada kufur, al fusuq wal isyan. Kamu akan benci kepada kekufuran, kefasikan. Fasik ni iaitu dosa-dosa besar, wal isyan ni adalah dosa-dosa kecil. Okey, saya nak bagi gambaran mudah tuan-tuan untuk ayat ke-7 ni. Ayat ke-7. Okey. Pertama, berkaitan kenapa Allah Ta'ala tekan pada ayat ke-7 ni.
adalah kerana tengok asbabun nuzul tu. Orang-orang yang percaya kepada orang fasik. Jadi syarat pertama, Allah Ta'ala minta kita taat perintah Rasul. Taat perintah Rasul. Ni, taat. Okey. Apa-apa pun dalam kehidupan ni taat perintah Rasul. Kenapa? Kita dah tengok tadi. Sebab Rasul ni dia lebih rasa susah daripada kita kerana kasih dia. Kasih Rasul pada kita. Dan yang keduanya adalah kerana Rasul ni sangat mengharapkan keselamatan kepada kita. Nabi tak cakap tuan-tuan, tapi Allah Ta'ala yang declare. Ini Nabi kepada umat dia. Mungkin kita kata, kenapa saya nak dengar cakap Rasul? Tuan-tuan tengok. Anak siapa? Anak Soekarno yang presiden kemerdekaan tu. Kan dia jadi Hindu kan? Jadi Hindu kan? Siapa? Sukmawati apa namanya? Saya tak ingat lah. Dia kata apa? Yang membuatkan dia membandingkan ayahnya dengan Rasulullah. Dia kata, siapa yang memerdekakan Indonesia? Rasul yang mulia atau ayahku? Dia kata. Itu antara bibit-bibit awal lah dia nak jadi Hindu tu. Tapi dia dah mula meragui. Okay? Dia dah mula meragui. Memanglah yang memerdekakan negara Indonesia tu ayah dia. Tapi kita kena faham. Sebab orang akan nampak apa kepentingan Rasul. Rasul tak hidup dah sekarang. Tapi Allah Ta'ala declare, kenapa kamu kena cakap Rasul? Sebab Rasul lebih kasih dan lebih menjamin keselamatan untuk kamu. Okay, Nabi nak keselamatan untuk kita. Macam orang tua kita lah tuan-tuan. Walaupun dah meninggal, tapi kita kenang ke orang tua kita. Saya kena dengar cakap orang tua ni. Sebab mak saya nasihat macam ni, sebab dia kenal saya. Mak saya cakap macam ni, sebab mak saya lebih sayangkan saya. Kan? Kita selalu macam tu. Yang itu yang Allah Ta'ala nak tekankan pada poin pertama. Okay. Wa'lamu anna fikum Rasulullah tu. Yang kedua, yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita ni, iaitu Nabi tak boleh dengar cakap kamu. Sebab kalau Nabi dengar cakap kamu, kesusahan untuk orang lain. Dia ada minoriti, ada majoriti itu. Kalau Nabi ikut cakap yang ini tak dapat. Jadi ada kala Nabi tak ikut yang ini, tapi manfaat untuk semua. Jadi kita kena faham. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, asbab kamu ikut yang ini, asbab kamu kena yakin yang ini, kamu kena yakin yang mana Allah Ta'ala akan tambahkan lagi iman kita. Allah tambahkan iman kita. Mula-mula susah, lambat laun dia akan jadi senang. Macam saya katakan tadi kan. Mula-mula kita rasa, kenapa saya kena solat? Kenapa saya kena puasa? Tapi kalau dah buat, lepas tu kita rasa, taklah susah sangat solat ni. Bahkan nak suruh tambah solat lain pun boleh buat lagi kan. Kita rasa seronok je. Sebab apa? Sebab Allah lah yang habbaba ilaikumul iman. Tambah kepada kamu iman. Allah yang menambahkan habbah tu. Rasa cinta tu. Habbaba. Allah gunakan kalimah ni, habbaba ni. Kemudian Allah kata wazayyanahu. Dan Allah menghiasi fi qulubikum, dalam hati-hati kamu. Ini kerja Allah. Dan yang keempat tuan-tuan, Allah letakkan kebencian kepada benda-benda yang tak baik. Allah sebut kufur, kemudian Allah sebut fusuk, kemudian Allah sebut isyan. Yang inilah tingkatan nikmat. Pertama Allah sebut kafir, kufur kepada Allah. Kedua Allah kata dosa-dosa besar. Yang ini Allah sebut dosa-dosa kecil. Yang inilah 4 poin yang Allah tekankan pada ayat yang ke-7. 2 ni kerja Allah. Kamu buat 2 kerja, 2 kerja ni Allah Ta'ala yang sempurnakan. Sebab itulah sekali tu Allah kata fadlam minallah wa ni'mah. Kan Allah kata Allah lah yang memberi anugerah dan Allah lah yang memberi nikmat. Okey? Kamu buat yang 2 ni, 2 lagi Allah tambah. Allah lah yang akan menambahkan iman dan Allah lah yang akan memberikan perasaan benci kepada kekufuran, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Ini perasaan yang Allah akan tambah pada diri kita. Okey, boleh tuan-tuan? Lalu Allah kata apa? Ulaika humur rasyidun.
maka mereka semua ini adalah orang yang Allah Ta'ala berikan jalan yang lurus. Ar-Rashidun. Baik, kalau tengok dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, Nabi SAW pernah berdoa. Nabi pernah berdoa, dan antara doa yang Nabi baca ni adalah doa yang seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hujurat ni. Kalimah habba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum tu, sehingga Allah Ta'ala sebut wal kufru wal fusuq wal isyan tu, Nabi pernah gunakan ayat ini dan Nabi pernah doakan di dalam doa Nabi SAW. Sahabat sangat mengharapkan doa tu. Okey, nak tunjukkan kepada kita, Nabi mengharapkan Allah Ta'ala berikan petunjuk, penambahan iman, dan Nabi mengharapkan Allah Ta'ala ni buang, iaitu dengan menambahkan rasa benci kepada kekufuran, dosa-dosa besar dan sebagainya. Yang ini disebutkan dalam hadis. Hadis ini panjang tuan-tuan. Hadis riwayat Imam Tirmizi, cuma saya tak bacalah. Hadis ini panjang. Nabi SAW berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, boleh tuan-tuan? Ada beberapa soalan dulu supaya kita sambung. Sukmawati Sukmawati tu. Sebab benda ni kita ada bukti dah hari ni. Daripada kita mula rasa, kenapa saya nak dengar cakap Rasul Dia bukan ada pun. Dia siapa? Dia bukan keluarga kita. Kita akan kata macam tu. Sebab itu Allah Ta'ala tekankan. Sebab itu Allah declare, siapa Nabi ni? Apa pentingnya pada kita ni? Nabi ni risaukan kita, Nabi ni kasih kepada kita, Nabi yang mengharapkan sekian-sekian nikmat kepada kita. Yang itu yang Allah Ta'ala tekankan. Okey, kemudian baik, tuan-tuan tengok yang bawah tu pula. Allah Ta'ala menyebutkan fadlam minallah wa ni'mah wallahu alimun hakim. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fadlam minallah, mereka itu sebagai kurniaan, anugerah daripada Allah, wa ni'mah, dan juga nikmat daripada Allah. Maksudnya dua benda yang saya sebut bawah tu, itu adalah anugerah dan nikmat daripada Allah kerana kamu mempercayai dan mengikuti Nabi. Itu Allah Ta'ala akan berikan. Lalu Allah sambung, wallah alimun hakimun. Allah lah yang maha alim dan Allah lah yang maha hakim. Apa yang maksud alim dan hakim kat sini? Kalau ibu-ibu ayah-ayah boleh buat nota. Alim dekat situ iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang maha mengetahui siapa yang Allah Ta'ala nak berikan petunjuk dan siapa yang Allah Ta'ala nak berikan kesesatan. Maksudnya siapa yang dapat petunjuk, siapa yang sesat, Allah maha mengetahui. Manakala hakim adalah merujuk Allah lah yang maha bijaksana dalam ucapannya, dalam tindak tanduknya, dalam juga syariat-syariatnya. Tuan-tuan, yang ini adalah satu jaminan, jangan risau. Bahkan kita sendiri datang ke hari ini hujah. Apa yang Allah perintah yang kita rasa benda itu mudarat? Ada ke? Apa yang Allah Ta'ala perintahkan satu perkara datangkan mudarat pada kita? Kita sendiri tanya dan kita sendiri jawab. Ada ke yang saya buat yang datangkan mudarat? Kesusahan ke, musibah ke? Ada? Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Okey, ini adalah satu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi follow saja apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Okey, boleh? Baik. Kalau selesai, Waalaikumsalam. Tak faham macam mana? Tolong jelaskan dalam ayat 7 ini yang digunakan dalam doa-doa kita. Oh, yang saya sebutkan tadi. Okey, saya bacalah. Prof Ma'ruf request nak tengok doa yang Nabi sebut tu. Okey, hadis ni adalah riwayat daripada Imam Tirmizi dan juga daripada riwayat Imam Ahmad. Masa Nabi SAW berada dalam medan perang, lalu Nabi minta, kata Nabi SAW beritahu pada sahabat-sahabat Nabi, kata Nabi, istawu hatta uthniya ala Rabbi Jalla Azza wa Jalla, Rabbi Azza wa Jalla. Kata Nabi, luruskan dan samakanlah barisan sehingga aku akan memanjatkan pujian kepada Allah Ta'ala. Nabi sebut sebab Nabi ni kalau medan perang, dia berbeza dengan orang-orang musyrik.
Orang musyrik kalau dia berperang, dia gempur, kemudian dia berundur. Kemudian dia gempur, dia berundur. Dia macam tak ada strategi lah. Tapi Nabi ni disusun dalam saf. Barisan pertama adalah tentera yang memegang anak panah. Barisan yang kedua pegang tombak. Barisan ketiga pegang pedang. Ini tak salah saya. Seingat saya. Barisan tu Nabi memang susun. Dan setiap barisan tu dia ada pemegang panji belah kanan, pemegang panji belah kiri. Ini semua rally lah. Kalau tumbang ke ataupun kacau dalam ni, mereka akan follow kepada tiang-tiang pada bendera panji ni. Okey, ni barisan-barisan yang Nabi dah khaskan dah. Bila Nabi ni nak berhadapan dengan tentera musyrikin yang lebih ramai, 3,000 tentera, Nabi ada 700 tentera. Nabi minta mereka soft, luruskan soft. Dan Nabi minta kalau mereka luruskan soft, maka Nabi akan puji Allah Ta'ala. Lalu Nabi baca, kata Nabi SAW, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabita lima basatta wa la basita lima qabatta wa la hadiya liman adlalta wa la mudilla liman hadaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la mani'a lima a'taita wa la muqarriba lima ba'adta wa la muba'ida lima qarrabta Allahumma bsut alaina min barakati wa rahmatika wa fadlika wa rizkika Allahumma inni as'aluka an-na'im wal mukim alladhi la yahul wa la yazul Allahumma as'aluka an-na'im yawmal 'ailatil wal am yawmal khawf Allahumma inni a'idhun bika min syarri ma a'taitana wa min syarri ma mana'ta Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fil qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Ayat ni yang kalimah tu yang itu kalimah yang diambil daripada ayat surah Al-Hujurat ni. Kemudian Nabi sambung lagi, Allahumma tawaffana muslimin wahyina muslimin wa alhiqna bis salihin ghaira khazaya wala maftunin Allahumma qatilil kafarata alladhi yukadzibun rusulaka wa yasudduna an sabilik waj'al alaihim rijzaka wa adzabaka Allahumma qatilil kafara alladhina utul kitab ilahal haqq. Ni antara riwayat Imam Ahmad. Oh. Kalau tengok dekat sini, kat sini tak bagi nombor rujukan lah. Adakah kitab tak bagi nombor rujukan? Ini boleh cek nanti Cuma disebutkan riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam riwayat dalam kitab Imam At-Tirmizi. Ini boleh cek Baik. Sebab ini saya ambil daripada kitab tafsir Al-Imam Ibnu Kathir. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi sendiri mengharapkan kepada Allah supaya diberikan penambahan kecintaan kepada iman, kelazatan untuk beramal soleh ni. Kemudian Nabi mengharapkan Allah Ta'ala tanamkan rasa benci kepada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil dan juga perkara-perkara yang kufur. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu antara kamu nak dapat ini, iaitu patuhilah apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Yang saya tulis tadi tu iaitu ikutilah apa yang Nabi ajarkan kepada kita dan berilah kepercayaan kepada Nabi SAW. Okey, baik, sekarang kita sambung. Tengok ayat yang ke-9. Okey, Allah jamin benda tu adalah nikmat, fadlan minallah wa ni'mah. Itu adalah anugerah dan nikmat daripada Allah Ta'ala. Okey, tengok ayat yang ke-9. Allah Ta'ala menyebutkan wa in ta'ifatanil minal mu'minin. Ta'ifatani minal mu'minin. Tengok asbab kita percaya benda-benda yang berita-berita daripada orang fasik ni, akibatnya boleh membawa yang lebih besar, ta'ifatan, iaitu membawa kepada dua kumpulan yang berperang. Ta'ifatan, dua kumpulan, minal mu'minin, naqtatalu, berperang. Allah gunakan kalimah berperang kat situ, tuan-tuan. Nak bagi tahu perkaitan tu. Mula-mula kamu percaya, kamu bermusuh, kamu berkelahi, kamu bertengkar. Tapi lebih besar lagi, dia boleh membawa kepada pergaduhan dan juga peperangan. Dan Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia kata apa? Ini juga adalah merujuk seperti mana Nabi pernah bersabda dalam satu hadis, iaitu dalam hadis ini dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW tengah khutbah atas mimbar.
Lalu Nabi SAW nampak cucu dia Al-Hasan, dan Nabi kata apa? Inna bani hadha sayyid wa la'alla Allah ta'ala an yusliha bihi baina fi'atain azimatain minal muslimin. Ini adalah puteraku, seorang sayyid, keturunan Nabi lah, Ahlul Bait. Mudah-mudahan Allah mendamaikan dua kelompok orang mukmin yang bertikai kerana Al-Hasan ni. Nabi sebut lama tuan-tuan, tak kenal pun, tak tahu pun mana datang Syiah, mana datang yang ini. Tapi itulah yang menunjukkan kita pada hari ini. Betul tak apa yang Nabi kata? Mula-mula satu khabar je kita dengar kan, satu berita, kita pun tak tahu berita ni sahih ke tidak. Tapi akhirnya disampaikan, dipercayai, diikuti, akhirnya menjadi mudarat lebih besar sampai hari ini. Syiah dengan Sunni tak pernah bersama pun. Okey, adalah kerja yang nak menyamakan mereka tapi tak boleh. Okey, sebab dia dah menjadi mudarat, dah membarah dalam umat Islam. Ini antara kita boleh tengok Baik. Jadi kesan yang sangat buruk daripada mempercayai berita-berita ni. Tolonglah tuan-tuan, hari ni berita fasik ni bukan sekadar berita yang disampaikan oleh manusia. Saya sebutkan pada minggu lalu. Juga daripada berita-berita yang tuan-tuan baca di website, daripada berita-berita di TV, berita-berita di internet, di YouTube. Banyaklah. Ni umum tuan-tuan, maksudnya bukan tak boleh percaya berita keluar kat TV jam 8 malam tu, oh ni semua tak boleh percaya ni, ustaz kata tak boleh. Bukan. Yang ini lebih kepada berita-berita yang tak ada sumber yang kita tahu. Okey? Lebih-lebih lagi cerita-cerita yang berkaitan dengan agama kita. Kita hanya dengar-dengar sahaja separuh-separuh dan sebagainya. Maka itu yang perlu dipastikan. Okey? Orang kata macam ni kita pun percaya. Vaksin macam ni kita pun percaya. Orang mukmin tak seperti itu. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesan yang lebih buruk, Allah kata apa? Akan ada bertelagah. Baik, sekarang perhatikan tuan-tuan Ta'ifatani minal mu'minin. Allah menyebutkan kalimah minal mu'minin. Allah nak kata apa? Asalnya kerana khabar ni orang mukmin berpecah. Okey? Okey, kita ayat 9 tadi ni. Ayat 9. Kerana orang mukmin, kerana satu berita daripada orang fasik ni, orang mukmin ni berpecah. Allah sebut kalimah ta'ifatani minal mu'minin. Sengaja Allah sebut dua kumpulan daripada orang mukmin ini berperang. Kenapa Allah sebut orang mukmin? Supaya kita sedar yang salah itu bukan daripada sekian pihak ni. Yang salah itu daripada berita tu. Sebab berita tu disampaikan oleh orang yang fasik. Jadi kita sentiasa kena berjiwa besar. Kalau kita tersedar, saya salah lah, ataupun kita berada di pihak yang benar, si fulan tu tersalah faham kerana percaya satu berita, kita kena berbesar hati. Kalau dia nak bertaubat, tak apalah, saya maafkan awak lah, kita saling bermaafan. Yang ini orang yang berjiwa besar tuan-tuan. Kita kena ada sifat tasammuh, kena ada berlapang dada. Sebab itu Allah sebut minal mu'minin. Tapi bila si fulan tu dah percaya sekian perkara, kita duduk pihak ni pula, kitanya bertelaga tu tuan-tuan, macam dia ni kafir tau. Saya tak boleh maafkan awak ni dah kufur pada Allah Ta'ala. Jangan sampai tahap tu lah. Okay? Sebab itu Allah Ta'ala sebut minal mu'minin, hanya kerana satu berita. Saya nak bagi gambaran macam ni tuan-tuan, nak bagi faham je. Kita hanya orang mukmin contohlah Kita kata ni orang mukmin. Ada A, ada B. Ni semua orang mukmin ni. Kita gambarkan macam ni. Semua orang mukmin. Tapi datang satu berita daripada orang fasik. Okey. Berita orang fasik pun sampai. Si A dan si B ni berpecah. Dah tak duduk dah dalam satu kumpulan. Berita sampai, duduk ni pecah. Tak ada satu kumpulan. Allah terangkan, walaupun yang ini dah bergaduh dengan yang ini, tapi dia tetap al-mu'min.
Tak kisahlah siapa betul, kamu betul, dia salah. Dia betul, dia salah. Kamu kena ingat, kamu ni tetap orang mukmin. Kalau dia tersedar, maafkan dia. Kalau dia tersalah, maafkan dia. Tasamuh. 8 ada. 8 ada. Ni tidak tuan-tuan. Sampai satu berita, seorang ni percaya. Yang ini kecamnya ni macam, kamu kafir. Saya takkan maafkan awak sampai bila-bila. Dia bukan atas dasar agama dah. Dia atas dasar individu dah. Lebih kepada kita punya emosi kita. Tuan-tuan, agama kita unik tuan-tuan. Apa-apa yang membawa kepada kesatuan, ittihadiah ni, kesatuan ni, Allah jadikan dia adalah perkara yang didokong oleh kita punya ni, kita punya syariat. Semua apa-apa yang menyatukan umat ni didokong oleh agama. Dan apa yang memecahkan umat tak didokong oleh syariat. Itu je kita kena pegang. Contohlah, ni bergaduh, tiba-tiba satu masa tu, kita nak berdamai lah. Raikan tuan-tuan, raikan. Sebab ini kita punya pengikat kita. Orang mukmin. Sebab yang merosakkan yang ini. Orang tak fokus dah yang ini, orang tak fokus dah tuan-tuan yang ini. Orang dah fokus yang ini dah. Betul tak? Kalau hari ni kita bergaduh ni, dia fokus yang ini je. Si fulan ni pernah cakap macam ni. Si fulan ni cakap macam ni, saya tak boleh terima dia, tak boleh. Tapi yang Allah ajar kepada kita, bukan tengok yang ini, kamu tengok yang ini, yang merosakkan kamu yang ni. Kita tak tengok pada punca masalah tuan-tuan. Kita tengok masalah yang timbul lepas tu. Betul tak? Masalah yang timbul lepas tu yang kita fokus. Sedangkan punca tu kita tak peduli. Yang salah yang ni, orang fasik ni. Okey? Tapi akibatnya yang lain ni. Sebab itu Allah minta. Sebab itu Allah sebutkan taifatani minal mu'minin. Kamu semua ni daripada orang mukmin. Okey? Kamu semua daripada orang mukmin. Bertelingkah ke macam mana pun biasalah tuan-tuan. Suami isteri pun bergaduh, berkelahi kan. Tapi kena ingat kamu adalah satu kesatuan yang sama. Orang Soalan pada Tuan. Adakah bermula Syiah ini berpunca daripada apabila mereka terima berita fasik dan terus percaya? Kalau ikut sejarahnya begitulah. Daripada satu berita yang dibawa, akhirnya percaya, didokong, kemudian dijadikan satu kumpulan perpecahan, dan lepas tu tak ada orang yang nak kembali. Akhirnya dibina sampai dia jadi satu agama baru. Saya panggil Syiah ni agama baru. Dia bukan agama Islam lah, dia agama baru. Kepercayaan dia, syariatnya, rukun imannya berbeza dengan rukun iman kita. Dengan percaya kepada para imam dan sebagainya. Daripada satu je berita, betul tak? Daripada satu berita akhirnya berpecah. Ya, Abdullah bin Sabah. Daripada Abdullah bin Sabah. Tapi adalah yang menafikan. Ini kena tanya yang pakar-pakar yang mengkaji Syiah ni. Mereka lebih tahulah sejarah-sejarah. Tapi Nabi sebut dalam hadis ni kan, jelas kan. Punca pada Al-Hasan, Nabi kata, ni semoga Allah Ta'ala damaikan orang mukmin yang berpecah kerana Al-Hasan ni. Nampak? Nabi, benda tu bukan ada pun, bibit-bibit masa zaman Nabi tak ada. Tapi Nabi sendiri beri isyarat. Dan ini disebut sebagai alamatun nubuwah. Alamat kenabian. Tanda-tanda kerasulan. Tuan-tuan kalau baca hadis-hadis akhir zaman, orang kata hadis-hadis fitnah akhir zaman ni, ramai orang sandarkan, ini ada akhir zaman. Tuan-tuan baca dalam kitab hadis, dia duduk dalam bab alamatun nubuwah, alamat kenabian. Maksudnya membuktikan Nabi ni Rasul. Macam mana Nabi tahu cerita akhir zaman ni adalah melalui wahyu. Itu tanda dia. Okey? Baik. Bukan sebab Nabi tahu perkara gaib, tak. Tapi itu membuktikan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Jadi Allah Taala kata, kerana kamu percayakan satu berita, dua kalangan orang, kelompok orang mukmin pecah. Kemudian Allah kata apa? Iktatalu, dan mereka ni berperang. Nampak kesan percaya ni. Jangan cakap berperang lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita adik-beradik je. Ini lebih dekat lah, kita adik-beradik. Si abang macam ni, kadang-kadang dia ada klik juga tau, klik. Kita kadang membina klik tau. Kalangan kita, adik-beradik kita sendiri. Awak boleh cakap direct dengan saya, kenapa cakap dengan abang? Abang pula sampai dengan saya, tak sedap. Waktu kita pun meraihkan, syaitan ni masuk jarum je. Sepatutnya kita sendiri, saya tak puas hati dengan abang. Cakaplah dengan abang, bang kenapa ni, dah. Awak dapat berita daripada abang, ni tak pendam. Simpan, tak ambil tahu pun.
Kemudian mereka-reka, adalah persepsi-persepsi yang akan datang. Si abang mungkin tersalah akan datang tu. Tapi kerana perasaan lama tu ada, menambah-nambah lagi keburukan. Nampak? Akhirnya berpecah, bergaduh adik-beradik dan sebagainya. Jadi Allah ajar kepada kita. Dekat sini, fa aslihu bainahuma. Fa dekat situ namanya al-ataf. Berlaku je macam ni, fa dekat situ maksudnya segera, cepat-cepat kamu damaikan di antara keduanya. Okey? Berpecah saja, segeralah mendamaikannya. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya boleh mudahkan macam ni. Kalimah fa aslihu bainahuma ni, okey, sebelum tu kan saya sebut tadi minal mu'minin, kemudian kalimah fa aslihu bainahuma. Dua poin ni tuan-tuan, Allah nak bagi tahu pada kita, kalau bila Allah kata minal mu'minin, dua kelompok yang bertelagah, kita duduk di antara salah satu kelompok, kita kena ada sifat tasammuh, berlapang dada. Okeylah, saya memang ada makan hati dengan apa yang awak cakap, tapi yang kita pegang atas dasar, saya ni mukmin, kamu mukmin. Dah, tasammuh, kita berlapang dada. Memang saya terasa, kerana awak pertahankan awak punya hujah, awak cakap macam itu pada saya. Saya pun macam itu, saya cakap awak. Kalau kita duk cerita lagi, memang tak selesai. Makan hatinya pasal kan. Jadi orang mukmin Allah ajar kita tasammuh, jiwa kita kena lapangkan dada. Sebab apa? Saya mukmin, awak mukmin, selesai. Kedua, bila Allah kata fa aslihu bainahuma, selesaikan segera kalau dua bertelingkah ni. Dalam bahasa kita, kamu kena moving forward lah. Lihat ke depan, jangan tengok belakang. Tengok belakang, awak berkelahi, takkan selesai. Ungkit mengungkit, semua orang akan buat salah. Ya, siapa orang tak cakap buat salah? Dalam kita berkelahi, ada terlanjur, betul? Kita mungkin terlanjur, kadang si fulan terlanjur. Tapi kalau masing-masing faham, kita kena moving forward lah. Yang kita nak hidup masa depan, bukan masa lepas. Kita bawa kereta tuan-tuan, pandang depan ke pandang belakang? Kita pandang depan kan? Pandang belakang boleh, tapi untuk berhati-hati. Bukan kita memandang belakang, membawa kepada kemalangan. Jadi macam tu. Tapi ada orang dia tak boleh terima. Dia kata betul kita nak pandang depan, tapi kena cerita yang belakang. Sebab tak puas hati. Perasaan tu dia tak puas kan? Nak cakap juga. Ini kena hati-hati lah tuan-tuan. Jadi yang Allah ajar kepada kita, tasammuh, berlapang dada. Satu lagi, kamu kena ada sifat moving forward. Okay? Semua kena pandang ke depan. Ni akan menyelesaikan masalah. Kemudian Allah Ta'ala datangkan satu kes. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا مِنَ الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika salah satu daripada dua golongan itu yang membuat aniaya kepada golongan yang lain, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Kalau dua-dua bergaduh tadi contoh saya bagi tadi gambaran. Dua A dengan B. Datang satu berita, dua-dua pecah. Allah kata fa aslihu bainahuma. Dua-dua kamu kena damaikan. Tapi datang kes pula dia tak berpecah. Ada satu perangi satu ni. Ataupun yang ini aniaya yang si kumpulan yang ni, A aniaya yang B. Allah kata apa? Kamu perangi yang A tu. Fokus pada dia, bukan fokus contoh fokus pada siapa yang menzalimi, bukan fokus kepada siapa yang dizalimi. Contoh. Macam ni, saya bagi gambaran Dia ada dua kes Contohlah. Kes pertama datang berita daripada fasik. Penyelesaian dia damaikan dua-dua, damaikan A dengan B. Dah, itu. Yang kedua pula, ini saya bagi contoh lah. Yang kedua pula, contoh A pula yang mendominan, dia yang jadi penzalim, menzalimi. Penyelesaiannya Allah kata selesaikan yang A ni. Contoh selalu kita macam ni. Kan kita selalu kata antara orang yang menzalimi dengan orang yang dizalimi, siapa yang kita akan tolong? Kita akan tolong orang yang dizalimi, betul? Sebab itu dalam satu hadis, sahabat Nabi tanya, "Ya Rasulullah, kami tahu kami perlu selamatkan orang yang dizalimi. Sebab dia yang dizalimi kan? Tapi Nabi kata kena bantu juga orang yang menzalimi." Sahabat tanya, "Kenapa lah kami kena tolong orang yang menzalimi?"
Nabi kata kamu kena bantu dia supaya dia tak menzalimi orang lain. Sebab itu Allah kata, kalau A ni buat masalah, dia yang aniaya yang B, settlekan A ni. Tapi kita buat apa? Kita selesaikan B kan? Selesaikan yang dia aniaya. Betul kamu buat, tapi fokus pada yang ini. Sampai Allah kata apa? Sampai dia kembali kepada Allah. Selesailah. Maksudnya kamu fokus pada dia. Sampai dia kembali pada Allah, kamu damaikan. Dia akan selesaikan masalah. Nampak? Ini Allah Ta'ala berikan jalan. Contoh sekarang, kita ambil cerita tentang kita Sunni dengan Syi'i, Sunnah dengan Syiah berkelahi. Siapa yang pecah? Orang kata Syiah berpecah, orang kata Sunni berpecah. Semua orang ada puak dia kan. Tapi kita kembali pada Quran, pada Allah dan Rasul. Sekarang kita nampak, yang lebih bercanggah adalah Syiah. Sebab rukun imannya memang lari sungguh. Fokuslah kepada Syiah. Sampai dia kembali kepada Allah dan Rasul. Kemudian baru damaikan. Tapi kita pula skip proses. Kita nak damaikan saja. Tapi yang dia punya proses untuk dia kembali kepada Tuhan tu, pada syariat yang sebenar tak buat. Takkan bersama. Faham tak saya? Betul? Ini kes yang besar lah. Kalau kes adik-beradik, adik-beradik lebih senang nak kes, nak selesaikan kan. Si abang buat pada si adik, memang abang tu salah. Fokus pada si abang ni. Tapi selalu yang berlaku, orang akan backup si adik. Kesian dia. Abang fokus pada si abang ni sampai dia tahu dia salah. Kemudian baru dah damaikan. Sebab orang yang dizalimi ni, dia akan rasa lebih, dia nanya, dia faham keadaan. Tak apalah, yang penting kita selesai. Biasa kan macam tu. Yang selalu yang ego ni, yang menzalimi ni, sampai dia ni sedar, baru boleh satukan. Kalau awak satukan, yang ni awak tak buat proses dia, takkan selesai. Boleh tuan-tuan? Okey, boleh Baik. Sebab itu Allah Ta'ala datangkan ini. Okey, kemudian tuan-tuan, lalu Allah kata fa in fa'at fa aslihu bainahuma. Kalau dia dah kembali kepada Allah, hatta tafi ila amrillah, kan, maksudnya dia dah kembali kepada Allah, golongan yang menganiaya ini dah kembali pada Allah. Fa in fa'at fa aslihu, maka kamu kena damaikanlah antara keduanya bil adl wa aqsitu. Allah sebut dua perkara. Allah kata kamu kena damaikannya dengan adil dan adil. Okey. Kalimah adil tuan-tuan, al-adl itu adil lah. Wa aqsitu, qasad pun adil juga. Okey, ni dua perkataan yang sama tuan-tuan Kalau orang yang menzalimi itu dah kembali kepada Allah, Allah kata apa? Fa aslihu bainahuma, damaikan keduanya. Kemudian Allah kata apa? Kamu kena damaikan je dengan bil adil. Kemudian Allah kata dengan wa aqsitu. Dua-dua kalimah ni maksudnya adil. Dua ni adil. Dua-dua kalimahnya adil. Tapi ada perbezaan halus di antara dua kalimah ni. Okey, apa beza dia? Kalau Melayu dia kata adil dan saksama kan? Saksama tu apa? Adil dan saksama. Okey. Adil dekat sini bil adil. Adil dekat sini adalah, kalau kalimah al-adlu, adil, itu maksudnya adil secara terbuka. Kamu kena selesaikan dia khaliak, ikut masalah lah ikut masalah, ikut kes. Kamu kena selesaikan secara terbuka, dia khaliak. Itu kalimah adil. Yang kedua, adil dekat sini adalah bermaksud ada keadilan yang sukar untuk diukur. Contoh, kita dengan anak lelaki, anak perempuan. Anak lelaki kita berikan seluar, anak perempuan kita belikan baju kurung. Itu adil kan? Tak boleh anak lelaki dapat seluar, anak perempuan pun dapat seluar. Tak adil. Sebab tak sama. Itu namanya adil. Ada benda yang kita tak boleh nak diukur. Maksudnya si fulan dapat macam ni, si fulan ini pun mendapat benda yang sama. Tak boleh. Itu kalimah adil. Okay? Maksudnya kalimah al-adlu merujuk kepada keadilan yang tak boleh diukur.
Okey, dia mengikut mungkin kepada si fulan ni, keperluan dia berbeza-beza. Itu adil. Dan juga al-adil itu maksudnya dia kena diadili secara terbuka. Ikut konteks Dia secara terbuka di hadapan khaliaq. Manakala wa aqsitu ataupun qasad ni, dia adalah keadilan yang boleh diukur. Okey, keadilan yang boleh diukur. Kalau si A dapat macam ni, si B pun dapat macam ni. Dan wa aqsitu juga memberi maksud keadilan yang dilakukan secara lebih privacy. Dia berlawan lah. Kenapa Allah sebut dua perkara ni? Sebab Allah Ta'ala nak kita mengadili ni, boleh jadi ada benda yang kita kena adil yang boleh diukur, ada benda yang kita kena adili yang tak boleh diukur. Maksudnya dua-dua jenis bentuk keadilan ni kena buat mengikut keadaan penyelesaian lah. Tuan-tuan boleh faham tak ni? Allah Ta'ala sengaja sebut dua perkara ni. Okey, saya tulis lah. Yang ni keadilan tak boleh diukur. Saya pun nak bagi contoh yang lebih mudah faham pun tak pasti. Maksudnya sebab ada keadilan yang kita tak boleh diukur. Ada keadilan yang tak boleh diukur. Tapi benda tu adil. Mungkin seperti yang saya kata tadi lah, anak lelaki dengan anak perempuan. Ataupun anak kita ada dua orang. Seorang abang, seorang lagi adik. Si abang dah masuk universiti, kita belikan dia laptop. Adik sekolah rendah, takkan nak beli laptop, tak sesuai lagi zaman dia, belum lagi masa dia. Tapi kita belikan benda yang lain. Itu adil. Yang tak boleh nak diukur kan. Okey. Mungkin juga kasih sayang, dia bentuk kasih sayang. Benda yang tak boleh nak diukur. Tak boleh diukur. Itu Allah akan guna kalimah al-adlu. Dan ini lebih terbuka. Ini penyelesaian secara terbuka lah. Keadilan ni semua orang nampak. Kalimah ni pula adalah secara privacy. Dan ini adalah lebih kepada benda yang boleh diukur. Keadilan yang boleh diukur. Pendek katalah tuan-tuan, kenapa Allah sebut dua ni adalah sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu, kamu selesaikan mengikut keadaan kamu. Tapi kamu kena buat yang ini, kamu buat yang ini. Bukan pilih salah satu. Faham tak? Buatlah macam mana pun, asalkan dia adil. Ada keadilan yang terbuka, ada keadilan secara privasi, ada keadilan yang boleh diukur, ada keadilan yang tak boleh diukur. Contohlah, buatlah. Asalkan masalah fa'aslihu bainahuma, didamaikan dua-dua. Dah. Boleh faham tak? Maksudnya Allah sebut dua-dua ni kena buat. Ikutlah keadaan macam mana boleh selesaikan. Sebab itu ada dalam syariat kita, kalau ada pertelingkahan, perpecahan, kita dibenarkan untuk berbohong. Kita dibenarkan untuk berbohong kalau dia membawa kepada perpecahan. Buatlah apa-apa pun dengan kita menambah, sebenarnya si fulan ni dia tak buat macam tu pada awak, dengan niat untuk bersatu, ini dibenarkan. Sampai tahap tu. Okey, dibenarkan kepada kita. Dan nanti kita dengar nasib adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Betul. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ikut keadaan pada tempat tu kan, sesuai ke tidak. Boleh jadi ini macam ni, tapi tak sesuai untuk orang lain. Jadi kena keadilan. Tapi Allah nak bagi tahu, dua-dua ni kamu kena buatlah. Ikutlah keadaan kamu macam mana. Masalah berbeza-beza, umumlah. Okey? Baik. Lalu Allah sebut, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu Tuhan yang lebih menyukai orang yang muqsitin, orang yang adil. Maksudnya kalau dia adil secara lebih, yalah, terbuka dia adil, mungkin dia ada sifat menunjuk-nunjuk. Tapi kalau secara privacy pun dia boleh adil. Kemudian adilnya sudut benda yang boleh diukur. Kalau ni pun dia buat, al-adlu tu dia mesti boleh buat. Boleh tak? Maksudnya muqsitin ni dia lebih terperinci lah. Kalau yang ini pun dia boleh buat, muqsitin dia boleh buat, al-adlu pun dia mesti boleh buat. Macam tu. Okey. Kemudian ayat yang ke-10, Allah kata apa?
Innal mu'minuna ikhwah. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala sendiri yang menyebutkan orang mukmin itu bersaudara. Kenapa kamu kena maafkan dia? Kenapa kamu kena tasamuh? Kenapa kamu kena moving forward? Kenapa kamu ada sifat memaafkan? Tuan-tuan, antara sifat penghuni syurga adalah memaafkan. Antara sifat orang penghuni syurga adalah memaafkan. Saya tak ingatlah ayat berapa, tapi Allah Ta'ala highlight, sesiapa yang memaafkan seseorang itu, saya tak ingat ayat berapa, Allah akan mengganjarinya dengan ganjaran syurga. Ya, saya cek ada tak Tak ada, tapi lebih kurang macam tu. Sifat memaafkan ni adalah sifat penghuni syurga. Okey, sebelum tu saya nak sebut sikit, ada beberapa dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Dia kata Nabi SAW telah bersabda, kata Nabi, innal muqsitin, orang-orang yang melakukan keadilan fid dunya, di dunia ini, ala manabir min lu'lu' baina yadayir rahman, dia akan berada di atas mimbar yang akan diperbuat daripada mutiara di hadapan Allah Ar-Rahman. Subhanallah. Maksudnya antara darjat kelebihan dia adil. Okey, maka Allah Ta'ala akan berikan dia satu mimbar, satu tempat duduk. Mimbar ni kalau tuan-tuan pergi masjid, tempat imam tu. Okay, tempat tinggi. Dia kedudukan ni lah, dia tempat khas untuk dia. Dibuat daripada lu'lu', daripada mutiara. Bima aqsatu fid dunya, atas keadilan yang pernah dia lakukan di dunia. Ini antara kelebihan. Kedua, hadis riwayat Imam An-Nasa'i, iaitu Nabi menyebutkan al-muqsitun indallahi ta'ala yaumal qiyamah ala manabir min nur ala yaminil arsh alladhi ya'dilun fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Orang yang berbuat adil di sisi Allah pada hari kiamat, mereka akan berada di atas mimbar yang diperbuat daripada cahaya di sebelah kanan arash, iaitu mereka yang berbuat adil dalam hukum, dalam keluarga, dan semua yang berada di bawah kekuasaan mereka. Ini kelebihan. Baik, ini antaralah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Okey, sekarang tuan-tuan tengok Allah Ta'ala menyebutkan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, kerana itu damaikanlah antara kedua saudaranya dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kenapa kita kena mendamaikan orang lain? Kenapa dua pihak ni yang bertelaga ni kena bersatu? Allah pesan kepada si A, Allah juga pesan kepada B. Kamu kena belajar maafkan si fulan, kamu kena belajar terima si fulan, atas satu je dasar. Pertama, kerana kamu bersaudara, dan ini adalah bukti sebagai takwa kepada Allah. Ulang balik tuan-tuan, ayat pertama surah Al-Hujurat, Allah ikat kenapa dahulukan Allah dan Rasul adalah kerana takwa kita. Tuan-tuan tengok ayat pertama surah Al-Hujurat tu. Kenapa kamu kena bertindak dahulukan Allah dan Rasul? Kerana takwa. Allah ulang balik ayat 10 ni. Kenapa kamu kena buang ego kamu? Kenapa kamu kena belajar memaafkan? Kenapa kamu jangan ungkit-ungkit kesalahan? Kerana apa? Kerana kamu ni bersaudara, dan kerana ini adalah bukti takwa kepada Allah. Kan kita sebut takwa ni hubungan dengan Allah, hablum minallah, dan juga hablum minan nas. Siapa yang buat ini, Allah jamin, wattaqullaha la'allakum turhamun, Allah akan memberikan kepada kamu rahmat. Tuan-tuan, ada satu hadis, bertelagah ni akan menjauhkan rahmat daripada kita. Hadis yang Nabi ketahui bila malam berlakunya Lailatul Qadar. Nabi dengar berita Lailatul Qadar ni sekian hari tau. Nabi keluar daripada rumah, Nabi nak bagi tahu pada sahabat-sahabat Nabi ni, nak bagi tahu pada orang-orang Madinah ketika itu, sekian tarikh malam Lailatul Qadar. Tengah-tengah Nabi keluar, ada dua sahabat Nabi bertelagah. Bila mereka bertelagah ni, Nabi selesaikan duk bergaduh Lepas mereka habis bergaduh, Nabi kata apa?
aku terlupa bila berlakunya malam Lailatul Qadar. Nabi terlupa. Maksudnya apa? Kerana telagah itu, bergaduh itu menyebabkan Allah menarik rahmat kepada Nabi. Kita tak tahu dah bila berlakunya Lailatul Qadar. Itu satu peristiwa tuan-tuan. Tapi itulah sebagai bukti. Bayangkan kalau dalam satu keluarga bergaduh, suami bergaduh dengan isteri, isteri bermasam muka dengan suami. Satu keluarga Allah tak turunkan rahmat, anak beranak, keluarga semua jadi huru-hara. Kita dengan adik-beradik kita, dengan kita dengan masyarakat kita. Sebab itu hari ini saya boleh katalah Malaysia ni Allah tarik berkat. Tuan-tuan tengoklah daripada pemimpin atas sampailah ke rakyat jelata yang bawah ni semua pakat bergaduh je. Ustaz-ustaz bergaduh, betul tak? Yang puan tengok ustaz-ustaz bergaduh. Ustaz-ustaz bergaduh, yang ini pertahankan hak ni, yang duduk ke atas kerusi kepimpinan pun bergaduh. Dalam parlimen tu bergaduh. Kalau nak tengok orang tu bergaduh, tengok di parlimen. Nak tengok budak-budak bergaduh, tengok di sekolah. Semua orang pakat bergaduh. Semua. Okey, Allah tarik berkat. Okey, jadi kalau kita nak Allah turunkan rahmat, iaitu kita kena saling bersatu. Ini antara yang Allah Taala sebutkan. Okey, baik. Kalau tengok dalam beberapa hadis yang disebutkan di sini tuan-tuan, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sufyan bin Uyainah, iaitu Nabi SAW menyebutkan al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimuh. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya dizalimi. Okey, tetap perhatikan kenapa kita dipanggil sebagai muslim? Kita ni ada darjat tuan-tuan. Kita ni ada darjat tau. Pertama, kita ni darjat muslim. Kemudian naiklah jadi mukmin. Kemudian naik lagi jadi muttaqin. Dah adalah darjat-darjat yang lain Kemudian naik lagi jadi muqarrabin. Kalau kita kerjalah kerja, saya bagi misal lah. Puan apa, cikgu lah bukan? Contoh kalau orang bekerja ada jawatan lah kan, grade cikgu. Kalau orang kerja, saya tak tahu nak bagi grade apa, saya tak tahu. Dia bukan kerja pejabat awam, tapi contohlah dia ada DG 41, ni cikgu lah. Kemudian nanti naik jawatan, sekian berkhidmat servis, dia naik DG 44. Kemudian nanti berkhidmat, nanti naik lagi jawatan DG berapa, 40 berapa 48 kot, tak tahu. Nanti naik lagi satu, dapatlah DG 52 misal lah misal, saya tak tahu betul ke tidak ni grade ni. Tapi tanyalah mana-mana siswa azah yang baru jadi cikgu, nak ke dipension dengan DG 41? Sudah tentu tak. Orang akan kata, saya nak naik ni, nanti saya target yang ini, sampai pension nanti saya mungkin jadi pengetua dekat sini, contoh. Mana-mana jawatan lah, ni bukan sekadar cikgu. Kalau tentera pun sama juga. Tapi nak naik satu darjat ke satu darjat ni, dia ada kursus, dia ada perkhidmatan, sekian. Sama kedudukan kita duduk dekat sini. Saya tanya pada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, berapa ramai kita dah jadi Muslim dah? Syahadah jadi Muslim? Tak komplit lagi. Nabi sebut dalam hadis Nabi, orang Muslim ni adalah man salima. Siapa yang menyelamatkan Muslim yang lain daripada min lisani, daripada lisannya, wa yadih, dan daripada tangannya. Maksudnya orang lain tak kena binasa kejahatan mulut dan tangannya. Berapa ramai kita yang duduk kat sini dah selamatkan saudara kita yang kita tak pernah umpat, yang tak pernah kita sakiti dengan tangan kita. Rasa macam baru tadi mengumpat. Ni pun tak layak tuan-tuan. Bukan nak kata apa, kita sendiri. Yang Nabi kata apa? Orang Muslim ni orang yang selamatkan orang lain daripada kejahatan lidah dan tangannya. Ni. Ni. Kita pun saya ni, cuba bayangkan kalau kita dah tahu kita punya tingkatan, sepatutnya kita dah boleh target lah. Kita nak jadi macam ni, kita nak jadi macam ni, nanti jadi macam ni. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, kalau kita berpuasa Ramadan, la'allakum tattaqun, jadi orang yang bertakwa kan.
Seolah-olahnya Allah nak bagi tahu, kamu jadi sini, kamu nak naik ke darjat ni, kursus kamu adalah puasa Ramadan tu. Contohlah, nak bagi gambaran lah. Jadi kalau kita dah tahu, saya ni sampai bila nak beribadah jadi Muslimnya? Bila nak jadi mukmin pula? Bila nak jadi muttaqin pula? Bila nak jadi muqarrabin? Yang muqarrabin ni kita sentuh dalam waqiah dulu. Apa? Dia banyaklah darjat dia. Saya bagi contoh je ni. Dia banyaklah dia punya darjat dia. Sebab hari ni kita beribadah, kita rasa saya nak buat ibadah apa lagi, nak tambah apa lagi. Kenapa kita rasa macam tu? Sebab kita rasa kita dah confident kita ni. Sedangkan kalau tengok darjat, level grade gaji ni, saya ni dekat mana sebenarnya? Faham tak? Yang ini pun kita tak lepas lagi. Yang ini pun kita tak lepas lagi. Sebab itu Nabi sebut kat situ. Tengok hadis tu. Nabi sebut hadis ni, kata Nabi SAW, Al-Muslim akhul Muslim. Orang Muslim ni saudara dengan Muslim. La yadlimu wa la yuslimu. Dia tak menzalimi orang lain dan dia tak membiarkan orang yang dizalimi. Itu sifat orang Muslim. Sifat Muslim pun kita tak lepas lagi, tuan-tuan. Sifat Muslim pun kita tak lepas. Dia kenapa gegar? Sifat Muslim pun kita tak lepas. Nak kata kita menzalimi orang, ada juga terbuat. Nak kata kita ni tak biarkan orang dizalimi, kadang-kadang kita pun tak ambil tahu. Biarlah dia dengan dia, kita dengan kita. Kan? Sifat Muslim pun kita tak lepas. Okey, sebab itu kita ditekankan. Okey. Baik, bila tahu macam ni tuan-tuan, barulah kita rasa banyak benda rupanya yang saya kena buat. Yalah, Muslim tu darjat paling bawah. Kan, darjat yang paling bawah. Sebab tu Nabi sebut Muslim. Orang mukmin dia bersaudara. Sebab yang bawah ni selesai dah. Dia tak menzalimi, dia tak dizalimi, baru boleh darjat mukmin. Okey. Kemudian banyaklah kalau tengok di hadis-hadis ni, Al-Imam Ibn Kathir dia bawa antara yang masyhur. Yang ini saya kongsi kepada ibu-ibu lah. Antara doa yang mustajab sebagai akhir kita kat sini. Nanti saya akan ulang lagi untuk ayat yang ke-10 ni sebelum kita masuk ayat yang ke-11. Antara yang disebutkan oleh Nabi iaitu kelebihan orang Muslim dengan orang Muslim ni, yang disebut sebagai bersaudara ni, penting saudara ni. Nabi kata apa? Idza da'al muslim li akhi bi dhahril ghaib qala al malak amin wa laka bimithlihi. Hadis ini hadis sahih, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang Muslim doakan saudaranya bidhahril ghaib, dalam keadaan tak diketahui ataupun daripada kejauhan, dirahsiakan, dia tak bagi tahu. Kita naik kereta tuan-tuan, tengok ada orang rosak kereta kat tepi jalan, kita pun dalam hati, Allah mudahkanlah urusan dia, mudahkanlah, selamatkanlah, cepatlah ada orang bantu dia. Kita tak boleh tolong ni sebab kita mungkin nak kerja ke apa kan. Kata Nabi SAW, qala al malak, malaikat akan doakan kepadanya, amin, ya Allah makbulkanlah doanya, walaka bimithli, dan kau berikan juga kepadanya. Maksudnya penting kita ni ada perhubungan macam ni. Allah, Nabi ajar kita supaya positif, dan Nabi ajar rupa-rupanya antara kita ni ada persamaan, yang iaitu doa yang mustajab. Mungkin antara kita doa tak mustajab, tapi sebabkan kita doakan si fulan, Allah mustajabkan doa. Si fulan tu pula dapat doa daripada para malaikat pun Allah Ta'ala mustajabkan. Apa lagi kita nak negatif pada orang lain? Nampak? Dia ajar kita untuk sentiasa bonding antara Muslim, ikhwah kita ni macam ni. Okey, bila faham macam ni tuan-tuan, tak adalah nak berkelahi, nak bergaduh, berbalah sebagainya. Seolah-olahnya macam orang ni kafir sungguh dah. Awak beza dengan saya, memang apa yang awak buat memang saya tak berkenan lah. Tak. Agama tak ajar seperti itu. Okey, kita terbuka untuk memaafkan. Ni tuan-tuan saya tak habis lagi untuk ayat ini. Nanti insya-Allah untuk kesempatan yang akan datang kita akan ulang pada ayat ke-10 ni. Kita akan detailkan lagi lah, ada beberapa perkara yang kita boleh kongsikan. Lepas ni tuan-tuan, ayat sebelah, ayat berikutnya ni lagi seronok ni. Ni semua masalah hati ni. Kaki gumpat, mengata, cela-cela orang, rasa lebih baik, ni semua ni. Ni lagi seronok kita baca. Kita tengok Allah Ta'ala tegur secara halus kepada orang-orang mukmin. Kalau kamu mukmin, kamu jangan buat benda ni. Sebelum ni kita sebutkan puan, ya ayyuhallazina amanu banyak kali dah kan. Maksudnya nak jadi orang mukmin, nak naik darjat tu, dahulukan Allah dan Rasul. Nak jadi orang mukmin, kamu jangan mengata orang lain, jangan bertelingkar dengan orang lain. Itu sifat-sifat orang mukmin. Okey? Baik, jadi ala kulli hal, saya berhenti dekat sini. Semoga ada manfaat daripada majlis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita, berikan kita kekuatan beramal,
Semoga kita jadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui majlis-majlis ilmu, dan semoga Allah Taala terus membimbing hati-hati kita dengan taufik dan juga hidayah. Amin ya rabbal alamin. Saya berhenti dekat sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.